Izul. Apa? Gila-gila Datang. lah masuk kelas tu, eh. Man, how this works. Kau buka kelab ke E-Train? Bodoh saya buat. Buat apa? Bob. Ada nampak ada satu orang lah buat orang ni Bob. Buat satu, buat satu, buat dua. Buat dua, buat dua, buat dua. Oh, buat dua. Bob macam aku nampak ada satu orang dalam ni. Kau Melayu pula kau? Bodoh saya Izul. Ni bukan tempat nak makan, Zul. Nak panggil tak? Dah 9.25 lah. Pasti kau pasti kau Kau adik. Kau asal? Apa? Rafael. Benda gila. Benda Red. Tapi Masa ni? pensi dia lah pensi dia. Tak sampai-sampai lagi tu, aku tunggu. Aku dah report dah. Ah, borak. Sumpah aku dah report dah. Kau beli lah Nabil. Aku dah koyak ni. Dah RM30. RM30. Oh lah. Aduh. Bukan masuk lah. Ada. Betul lah. Okey. So kita akan mulakan sekarang Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, cikgu nak semua orang mutekan mic masing-masing, buka cam. Okey, sekarang cikgu recordkan kelas kita sekarang ni So pastikan kamu berada di depan, so cikgu tengok balik recording nanti, cikgu tengoklah sama ada kamu memang dengar ke ataupun sebenarnya kamu tengah tidur ke, pergi mana-mana ke. Okey, so cikgu minta kamu buka cam. Okey, itu menunjukkan yang kamu betul-betul mengikuti kelas kita. Okey, so kepada yang baru masuk tu, cikgu ingatkan lagi sekali, tolong isi kehadiran. Nanti bila cikgu post kehadiran, tengok nama kamu tak ada. Sedangkan kamu datang kan, kamu masuk kelas tapi nama kamu tak ada. So cikgu nak semua orang isi kehadiran. Okey, sekarang ni cikgu ada buat cikgu ambil attendance dia akan detect orang yang buka video sahaja. Itu masalah dia. Okey, so cikgu akan bergantung pada kehadiran yang itu dan juga kehadiran yang kamu isi itulah. Okey, so pastikan semua orang dah isi kehadiran. Okey, sekarang buka buku teks masing-masing. Okey, buka buku teks masing-masing bab 9. Okey, muka surat 256. Kalau ada masalah, kamu kena gunakan unmute kamu punya mic dan cakap. Sebab cikgu tak tengok chat sekarang. Okey, so kamu guna mic masing-masing lah. Okey, tengok ada lagi yang masih nak masuk. Inilah kalau orang yang tak gunakan akaun MOE macam inilah. Okey, cikgu terpaksa admit dia masuk. Kalau kamu guna akaun MOE, kamu akan masuk macam tu je. Tak perlu cikgu admit kamu masuk. Okey, so lepas ni cikgu harap semua orang alert, tahu akaun MOE masing-masing. Bila ada kelas online, cikgu create apa-apa kelas pun, apa-apa subjek pun, pastikan kamu masuk menggunakan akaun MOE. Okey? Okey, sekarang tengok pada buku teks, muka surat 256. Okey, muka surat 256, bab 9, cuaca angkasa lepas. Okey, cikgu dah share juga kepada Cikgu Noriah semalam, in case kalau ada yang tertinggal buku teks dekat sekolah Okey, so dalam kelas ini kita akan belajar tentang matahari teras matahari, zon radiasi, zon perolakan. Okey, so cikgu rasa kamu dah tengok juga dah semalam ni. Okey, sekejap ya. Okey, so kita tengok pada 9.1, aktiviti matahari yang memberi kesan kepada bumi. Okey, so kita tengok gambar dekat sini, kita tahu ini adalah gambar matahari
So dia adalah berbola gas yang membara seperti dalam foto 9.1, dan hampir keseluruhan matahari terdiri daripada dua jenis gas iaitu hidrogen dan juga helium. Okey, kita tengok dulu pada struktur matahari. Okey, so struktur matahari kita tengok ada 3 lapisan. Okey, ada 3 lapisan iaitu kromosfera. Okey, kromosfera ni kita tengok kat bahagian berapi kat luar ni. Okey, korona di bahagian yang bercahaya sepatutnya kat sini bercahaya macam kuning macam tu Okey, di sekeliling matahari, dan fotosfera adalah pada permukaan. Okey, pada permukaan. Dan di sini menunjukkan 3 zon. Okey, di bahagian dalam ini kita namakan dia zon perolakan, berlakunya perolakan di sini. Okey, di tengah ini adalah zon radiasi iaitu melibatkan cahaya, sebab tu warnanya nampak bercahaya di sini. Dan teras ini adalah teras bumi. Okey, ini adalah struktur ringkas berkenaan dengan matahari. Okey, so kita tengok pertama yang mula-mula ni kita nak tengok fenomena yang berlaku di permukaan bumi. Okey, yang berlaku di permukaan bumi. Cikgu yakin kamu dah tengok ni malam tadi Betul tak? Ada tak yang dah tengok malam tadi? Ada yang dah baca malam tadi? Dah baca. Apa dah baca? Izul dah baca Izul semalam. Jiazian. Baca tak semalam? Auni? Ke baru tengok pagi ni? Kamu nak jawab kuis nanti lepas ni? Yutren? Tak baca. Tak baca, nampak. Macam mana nak jawab kuis nanti lepas ni? Okay, so kita akan jawab. Cikgu akan buka link kuis tu waktu kelas sahaja Habis kelas, cikgu akan tutup. So kamu tak boleh jawab lagi kuis tu. Okay, kita akan jawab secara online. Okay. Cikgu teruskan boleh? Boleh. Okay. So yang pertama kita tengok pada granul, tompok matahari dan juga kitaran suria. So ada 3 So granul ini kita boleh tengok pada dalam keadaan dia adalah kelihatan berbutir. Okay, dia berbutir, berbiji-biji So granul ini adalah di bahagian atas zon perolakan bagi plasma yang sangat panas dengan suhu 5,800 darjah Celsius. Ada yang nak masuk? Sekejap Baik, tak ada dah. Okay. So itu adalah granul. Okay, itu adalah granul. Yang kedua adalah tompok matahari. Tengok dia mengganggu benda ni mengganggu. Cikgu terpaksa admit kamu masuk. Jadi susah so that's why cikgu galakkan, cikgu nak kamu guna akaun personal. Akaun MOE. Okay, kalau guna akaun personal macam inilah. Okay, yang kedua kita tengok pada tompok matahari atau dikenali sebagai sunspot. Okay, kita tengok kawasan yang gelap ni. Ini adalah sunspot. Okay, ataupun tompok matahari. Okay, suhunya adalah lebih rendah daripada kawasan yang sekitar. Sebab itu warna dia gelap. Okay, taklah kata sejuk tapi dia lebih rendah berbanding kawasan yang lain. Jadi dia berwarna hitam. Okay, dia berwarna hitam. Ada yang nak masuk lagi? Tak ada. Okay, dia berwarna hitam. Dan kita tengok kat sini dia adalah lokasi letusan yang amat besar di fotosfera. So yang kena ingat yang ini. Okay, dan biasanya dia wujud secara berpasangan ataupun berkumpulan. Okay, so sekarang kita tengok pada kitaran suria pula. Kalau sebut tentang tompok matahari, dia adalah berkait dengan kitaran suria ataupun solar cycle. Okay, dia adalah berkait dengan solar cycle. Apa itu solar cycle ni, kitaran suria? Dia adalah aktiviti tompok matahari yang wujud dan lenyap mengikut pusingan tahun selama 11 tahun. Okey, dia ada kitaran selama 11 tahun. Dan aktiviti tompok matahari ini telah dikesan bermula pada tahun 1875 kat sini. Okey, so 1875 dia dah dapat detect. Okey, sampailah sekarang pada tahun 2020. Ini menunjukkan kedudukan tompok matahari pada permukaan matahari. Okey. So ingat bila kita sebut tentang tompok matahari,
Dia berkaitan dengan kitaran suria yang berlaku dalam pusingan 11 tahun. Okey, so ada soalan tak sampai setakat ni? Ada soalan tak? Kamu buat catatan sikit ya. Buat catatan sikit. Okey, setakat ni okey? Tak ada. Auni okey Auni? Serius muka Auni ni. Yang lain macam mana? Okey. Irfan, Faring Irfan, Dian Amani. Okey. Ini ada yang cikgu dah pernah ajar dulu sebelum ni kan. Irfan. Okey. Boleh teruskan Okey, so ini kedudukan tumpang matahari dah minta tadi. Okey, sekarang kita tengok pada semarak suria ataupun kita kenali sebagai prominent lah. Kalau bahasa Inggeris prominence, okey. Semarak suria ataupun prominent ini kita tengok gambar dia, dia macam satu pintu gerbang. Ini gambar dia, dia macam satu pintu gerbang. Okey, dia berbentuk gelungan yang sangat besar ataupun jalur melengkung. Dia terdiri daripada gas yang menyala di sebelah atas tumpuk matahari. Ini kalau kita tengok daripada bumi menggunakan alat yang mencerap tu matahari tu, kita boleh nampak lah ini So semarak suria ini dapat mencapai ketinggian beratus-ratus ribu kilometer. Okey, dia boleh tinggi beratus-ratus ribu kilometer. Ini anggaran lah saintis buat. Okey, dan mungkin kekal selama beberapa hari atau beberapa bulan. Maknanya kalau kita tengok benda ni dia lama sikit ada. Kita nampak daripada bumi tu, kita nampak gelungan tu dia tahan lama, mungkin beberapa hari ataupun mungkin bawa kepada beberapa bulan. Okey. Semarak suria sangat kuat, boleh melemparkan jasad dari matahari ke angkasa lepas pada kelajuan antara 600 sehingga 1000 km per saat. Maknanya kalau ada bahan apa-apa, batu ke komet ke kat sini, dia boleh melemparkan jasad itu ke angkasa lepas. Daripada matahari ni dia melompat keluar. Okey, dengan kelajuan yang sangat tinggi lah. So itu adalah semarak suria. Okey, so kita ingat dia boleh mencapai ketinggian beratus ribu kilometer dan boleh kekal selama beberapa hari ataupun beberapa bulan. Dia tak sama macam nyalaan suria. Okey, next. Nyalaan suria yang ini. Okey, nyalaan suria ni kita akan nampak seolah-olah seperti ada pancutan gunung berapi. Macam itulah. Okey. So kita tengok pada nyalaan suria ini, dia berbentuk lajur. Kalau tadi dia berbentuk bulat macam ni. Okey, yang ini dia berbentuk lajur sahaja. Okey, dia terdiri pada gas bercas. Ada cas Gas itu bercas. Ada positif, ada negatif. Okey. Yang banyak meletus daripada matahari dan kerap berlaku berdekatan dengan tumpuk matahari. So ingat, biasanya nyalaan suria ini berlaku pada tumpuk matahari yang kita bincang yang warna hitam tadi. Okey, tempat itu adalah tempat yang suhunya lebih rendah berbanding kawasan lain, tapi di situ boleh berlaku nyalaan suria. Seolah-olah ada pancutan lawa daripada gunung berapi. Okey, nyalaan suria ini adalah letusan gas yang kuat dan hebat. Okey, dia boleh mencapai kecerahan maksimum dalam beberapa saat sahaja atau beberapa minit dan kemudian malap selepas beberapa minit atau beberapa jam. Okey, nyalaan suria ni sekejap je. So kalau kita tengok daripada bumi pun kita nampak dia seolah-olah macam pancutan sekejap-sekejap. Sekejap ada kat sini, sekejap kat sana. Dia tak lama, dia tak macam semarak suria ni. Dia bertahan lama, beberapa bulan ataupun beberapa hari. Tapi kalau nyalaan suria ni kita nampak seolah-olah dia macam terpancut, sebelah sana pula, sebelah sana. Dia berlaku dengan cepat, hanya beberapa saat ataupun beberapa minit sahaja. Okey. Okey, nyalaan suria ini akan menyemburkan zarah gas yang bercas keluar pada kelajuan tinggi ke angkasa lepas dan cahaya daripada nyalaan suria mengambil masa 8 minit untuk sampai ke bumi. Okey. Dia ambil masa selama 8 minit sahaja untuk sampai ke bumi. Okey, zarah yang bercas ini sering saling bertindak balas dengan atom dan molekul dalam atmosfera bumi lalu menghasilkan peragaan cahaya yang mempesonakan yang dikenali sebagai aurora. Aurora ni adalah satu warna yang cantik. Dia nampak cantik tapi sebenarnya berlaku tindak balas antara zarah yang bercas ini
dengan atom dan juga molekul dalam atmosfera bumi. Okey, sesiapa yang pernah tengok wallpaper Apple yang ada warna purple, biru, hijau, ada warna-warni tu, itu menunjukkan aurora. Okey, itu adalah warna aurora. Okey, so kita boleh tengok kat sini apa yang menyebabkan aurora itu berlaku ialah zarah bercas daripada nyalaan suria ni, dia ada positif, ada negatif, dia bertindak balas dengan atom dan juga molekul dalam atmosfera bumi. Lalu dia menghasilkan aurora. Okey? Biasa dengarkan nama aurora ni. Siapa yang suka baca komik ke apa ke, biasa ada nama ni. Okey? Okey, seterusnya kita tengok lentingan jisim corona. Okey, coronal mass ejection. Ini gambar dia. Okey, so kita akan nampak dia seperti pancutan haba. Okey, di pancutan seperti haba, seperti awan yang besar berwarna merah. Okey, so kita tengok lentingan jisim corona ini berbentuk awan besar yang terdiri daripada ion-ion gas, iaitu plasma, ion-ion gas yang meletus daripada matahari dan kerap berlaku bersama dengan nyalaan suria. Bila nyalaan suria ada, di situlah terkeluarnya lentingan jisim corona ni. Ini yang banyak memberi efek kepada cuaca di angkasa lepas. Okay? Dia adalah letusan gas yang bermagnet. Okay, dia adalah letusan gas, zarah gas yang bermagnet. Okay, lentingan corona ini menyemburkan zarah dan yang bermagnet keluar pada kelajuan yang tinggi. Ini dia ada magnet. Kalau tadi dia bercas. Okay, yang ni adalah yang bermagnet pada kelajuan tinggi ke angkasa lepas dan kelihatan seperti awan yang mengembang. Kalau kita tengok daripada gambar dia, lepas ni kamu boleh Google gambar-gambar tentang lentingan jisim corona ni. Dia seperti awan yang besar yang keluar daripada matahari itu, berwarna merah. Okey, kemerah-merahan. Itu adalah lentingan jisim corona. Okey, so zarah bermagnet ini akan mengambil masa 3 hari untuk sampai ke bumi. Magnet ini yang kita risau sebenarnya. Bila sampai ke bumi, sampai ke atmosfera bumi, dia boleh mempengaruhi banyak benda. Okey, lepas ni kita akan tengok tentang tu. Kemudian seperti zarah bercas tadi, zarah bermagnet juga bertindak balas dengan atom dan juga molekul dalam atmosfera bumi lalu menghasilkan aurora. Okey, jadi tadi adalah zarah bercas yang cikgu tunjuk kat atas ni. So cikgu zoom kat sini. Ini zarah bercas. Okey, sekarang kita tengok zarah bermagnet juga. Dia juga menghasilkan aurora apabila bertindak balas dengan atom dan juga molekul dalam atmosfera bumi. Okey. So lepas ni kamu boleh tengoklah banyak video yang dikongsikan oleh NASA dalam YouTube. Okey, so kamu boleh tengok bagaimana aurora ini terhasil. Okey, kalau nak tengok sekarang tak sempat Okey. So tengok pada angin suria next. Okey, sampai sini ada soalan tak? Sehingga lentingan jisim corona? Tak ada. Okey lepas ni kamu kena catat sikit catat sebab lepas ni kamu nak jawab kuis. Okey, masa kamu jawab kuis boleh rujuk nota, boleh rujuk buku. Okey, tapi tak dibenarkan berbincang. Okey, jawab sendiri-sendiri je. Boleh? Okey Lain nota. Okey, kita sambung. Okey, yang lain Nabil, okey Nabil? Siapa lagi kat sini ni? Ramai ni. Sekarang kita ada 50 orang yang sedang mengikuti kelas Diwish, siapa lagi? Farah Liana, Firda, ni semua tak buka cam ya? Kenapa tak buka cam? Sidrik, okey. Lukman. Bawa bangun tidur cikgu. Bangun tidur, alah. Kan dah bagi tahu, bangunlah awal sikit. Takkan tak solat subuh kot. Okey. Okey, kita sambung Okey, so sekarang kita sambung ke angin suria. Angin suria. Okey, ini yang banyak efek kepada, dia ada dua, lentingan jisim corona sebab dia keluar daripada matahari. Kalau yang tadi tu berlaku dekat permukaan matahari je. Dia tak ada efek sangat dekat bumi ni. Tapi lentingan jisim corona ni dia terkeluar saja menuju ke arah atmosfera bumi. Begitu juga dengan angin suria ni. Okey, sekarang kita akan tengok angin suria, solar wind. Okey,
Zarah dalam plasma iaitu contohnya ada elektron, ada proton, ada alfa. Dia meletus dari matahari ke angkasa lepas, bergerak bersama-sama dengan kelajuan yang tinggi dikenali sebagai angin suria. Dia ada elektron, ada proton, ada alfa. Dan dia bergerak dengan kelajuan yang tinggi. Okey, daripada matahari pergi ke angkasa lepas. Okey, sebab kita dah belajar planet kan? Kamu dah belajar planet daripada sekolah rendah pun kamu dah belajar dah. So planet-planet ni dia ada kedudukan masing-masing, dia ada pada apa ni? Track masing-masing kan? Dia ada dia punya pada orbit masing-masing. Dan masing-masing ada dia punya magnet. Tarikan magnet ada gravity masing-masing. Okey. So angin suria ini dia bawa sekali medan magnet antara planet itu. Di antara planet ni sebenarnya ada gravity dan ada medan magnet sebenarnya. Okey. Sebab apa kita magnet segala planet ni boleh mengikut paksi masing-masing tu? Sebab ada gravity dan ada magnet masing-masing. So daripada medan magnet itu bersama dengan angin suria ni dia tolak sekali. Okey, dia bawa sekali bersama-sama dan kelajuan dia adalah supersonik. Okey, 250 hingga 750 km per saat. Ini adalah anggaran lah. Bagaimana dia buat anggaran tu, dia tengok pada perkiraan. Contohnya daripada mula-mula dia nampak benda tu keluar daripada matahari, kemudian dia tengok berapa lama benda tu sampai ke bumi, ke atmosfera bumi. Kemudian dia akan kira dengan jarak. Kamu dah belajar benda ni kan? Jadi dia akan buat anggaran berapa kelajuan benda tu. Okey, namun begitu kelajuan dan suhu dan ketumpatan angin suria berubah-ubah. Dia tak sama, dia ada kelajuan dan juga ketumpatan yang berbeza-beza. Sebab itu dia mempengaruhi bentuk ni nanti. Kita akan tengok nanti lepas ni. So ini adalah angin suria. Okey, angin suria yang warna kuning ni cikgu bulatkan warna hijau ni, ini adalah angin suria. Dia tolak bersama dengan medan magnet daripada planet-planet yang lain tu, dia tolak sekali, dia bawa sekali. Ini bumi yang kecil ni, nampak? Kita kecil saja kat sini. Okey. Jadi kita telah dilindungi oleh yang warna biru ni. Warna biru ini banyak membantu bumi kita. Dan kita tengok warna biru yang ini, medan magnet bumi yang ini kecil ni, tapi kat sini lebih besar. Sebab di sini telah ditolak. Yang berdekatan dengan matahari ni ditolak. Nampak? Dia ada satu beban kat sini. Okey, yang telah kata apa? Dia telah melindungi. Dia melindungi bumi kita. Dalam tak sedar dalam kita tak sedar, dia melindungi bumi kita. So ni bumi kita kecil saja. Okey. Okey, kita teruskan tentang magnetosfera. Bumi dan juga kepentingannya. Okey, magnetosfera. So kita tahulah bumi kita ada magnet dia sendiri. Okey. Kita ada magnet bumi, medan magnet bumi. Sebab tu kalau kita pegang kita punya kompas, dia akan menunjukkan arah utara kan. Okey, itu menunjukkan bahawa bumi kita ni ada medan magnet. So ini menunjukkan tentang medan magnet bumi kita. Dia ada medan magnet. Okey, ada pada kutub utara dan ada pada kutub selatan. So kita boleh tengok kat sini, ini adalah medan magnet pada bumi. Manakala ini adalah magnetosfera. Okey, apa itu magnetosfera? Yang warna biru yang cikgu cakap tadi yang melindungi bumi kita ni. Okey, so apa yang berlaku yang menyebabkan wujudnya magnetosfera ini? Okey, so dia menghalang angin suria ni. Okey, bila angin suria cuba mendekati bumi kita, kita dilindungi oleh magnetosfera. Okey, so kita mula-mula kali kita bandingkan dulu corak dia. Okey, medan magnet antara medan magnet bumi dengan magnetosfera ni. Kita bandingkan corak dia. Tengok yang ni corak dia sama besar. Dan kita tengok kat sini nanti dia akan berbeza kat sini. Okey. Walaupun kedua-dua corak medan magnet adalah tidak tetap. Okey. Bumi punya medan magnet pun tidak tetap. Magnetosfera juga tidak tetap. Okey, corak dia akan berubah-ubah. Tapi beza dia, okey, corak medan magnet bumi hanya berubah sedikit saja. Tak banyak, sikit je nampak. Sikit je. Okey, beza dia sikit sahaja. Tapi magnetosfera dia berubah dengan banyak berdasarkan kepada interaksi antara angin suria dan juga medan magnet bumi. Dia menghentam dengan kuat dan dia juga bergantung kepada kelajuan angin suria tadi.
Angin suria tadi kan dia ada perbezaan, dia selalu berubah-ubah ketempatan dan kelajuan dia. Jadi dia bergantung kepada itu jugalah. Okey. So kita tengok dulu definisi magnetosfera. Magnetosfera ini didefinisikan sebagai satu ruang dalam angkasa lepas meliputi bumi di mana medan magnet dalam magnetosfera ini adalah gabungan antara medan magnet bumi dengan medan magnet dalam ruang di angkasa lepas. Dia gabungan medan magnet bumi dan juga medan magnet di ruang angkasa lepas. Bila bergabung, dia menghasilkan magnetosfera. Dan benda inilah yang melindungi bumi kita apabila terkena angin suria. Okey? Okey, cikgu cepat sikit sebab masa kita pun dah 9.51. Okey, lepas ni kamu ada kelas ke? Ada online kelas lepas ni? Subjek apa lepas ni? Geografi. Ada Geografi. Geografi. Memang cikgu dah bagi tahu dah ada pukul 10 ya? Tak. Pukul 11. Oh, korang lambat sikit lah. So cikgu boleh ambil masa sikit Kelas 3B1, 3B2 pun sama Ya. Sama Okey, alright. Okey. Kita sambung dulu. Kita ada banyak sikit juga ni Okey, so pembentukan magnetosfera ini kita dah bincang tadi. Dia ada kaitan di antara magnet pada angkasa lepas. Okey, daya magnet pada angkasa lepas dan juga magnet pada bumi. Okey, medan magnet pada bumi. So magnetosfera ini terbentuk daripada interaksi antara medan magnet yang dibawa oleh angin suria dengan medan magnet bumi. So cikgu dah bagi tahu tadi, angin suria ni dia akan datang ke atmosfera bumi ni bersama dengan medan magnet di antara planet. Di antara planet-planet yang lain tu ada magnet dia, ada medan magnet dia. Angin suria ni bawa bersama-sama menuju ke bumi, ke atmosfera bumi dan dia ada interaksi dengan medan magnet bumi. Bila ada interaksi ini, itulah yang menyebabkan pembentukan magnetosfera. Di mana dia terbentuk di ruang angkasa lepas. Jadi benda ni akan efek dia akan efek angin suria ni dia boleh efek kepada dia efek kepada siapa yang duduk dekat kawasan atmosfera biasanya? Siapa boleh bagi idea sikit? Siapa yang duduk? Nabil. Angkasawan pandai. Angkasawan ada dekat sana. Dan biasanya kita terlepas pandang juga. Sebenarnya kapal terbang pun lalu kat situ, betul tak? Jadi secara tak langsung orang yang naik kapal terbang, siapa lagi? Juruterbang, pilot, pramugara semuanya terdedah dengan benda ni. Sebab itu kita tengok dia punya masa penerbangan tu dia akan dia ikut jadual, dia tak boleh sentiasa dia je. Dia ada jadual-jadual tertentu. Orang yang bekerja dengan kapal terbang ni dia ada jadual dia. Begitu juga dengan pilot, dia tak boleh buat macam bas. Jatuhnya bas daripada KL pergi ke Kuantan, lepas tu patah balik kan, ambil lagi penumpang daripada Kuantan bawa ke KL pula. Dia tak boleh macam tu. Pilot tak sama sebab mereka terdedah kepada angin suria tadi. Kita sambung dulu. So ini yang berlaku So bila angin suria itu bertiup, dia akan dihalang oleh magnetosfera yang berwarna biru ni. Yang dalam ni adalah magnet bumi. Medan magnet bumi. Dan ini adalah magnetosfera. Bila ada tindak balas di antara medan magnet di antara planet, interaksi dengan medan magnet di bumi ni, di atmosfera bumi, berlakulah magnetosfera. Jelas tak sampai sini? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada. Nope. No, tak soalan. No. Faham Korang ni dengar ke tak? Dengar. Faham Semalam dengar tapi masuk tak dalam kepala? Masuk. Catat tak? Tapi dengan main PUBG. Dia tengah main game ni. Siapa yang dah main game tu dah berapa game dah? Tunggu. Kita main game Izul. Siapa yang main game masa tengah cikgu mengajar, cikgu doakan dia level dia jatuh lagi. Okey, kita sambung boleh Boleh cikgu. Magnetosfera ini apa fungsi dia? Apa kepentingan dia? Kita tengok. Dia adalah sebagai sekatan biologi. Kita tak ada, manusia tak buat benda ni. Dia berlaku secara biologi.
Sebelum ni kita dah belajar kan kawalan biologi, apa lagi. Semuanya adalah berlaku kata secara semula jadilah. So ini bukan manusia yang buat ni. Okay. Dia dah ada ciptaan daripada Tuhan ni. So dia dah ada sekatan biologi. Maknanya ada sesuatu yang melindungi bumi kita ni sebenarnya. Kita dah tahu, semua orang pun dah tahu. So kalau tiada sekatan ini, kita tak tahu apa yang berlaku pada bumi. Agak-agak apa berlaku pada bumi kalau tiada magnetosfera? Dia kena angin suria lah pembuka-pembuka. Apa berlaku kalau angin suria tu sampai ke bumi? Masuk ke atmosfera bumi kita, ke angkasa lepas, apa berlaku? Okay, so kita tengok lepas ni lah. Okay, so tengok ni, dia adalah sekatan biologi yang melindungi hidupan di bumi daripada kesan buruk yang disebabkan oleh angin suria. Dia boleh mengefek kepada kesihatan manusia, bukan manusia je, semua benda hidup, dan boleh bawa kepada kematian. Okay, boleh bawa kepada kematian. Okay, sebelum ni kita dah belajar yang radioaktif kan? Berapa tahap keradioaktifan yang selamat untuk kita manusia? Siapa tahu? Bawah 2 sieverts kan? Bawah daripada 0.2 microsievert. Okey, bawah daripada 0.2 microsievert per jam. Itu adalah selamat. Lebih daripada tu tidak selamat. Okey, dia ada alat tu untuk kita ukur kan. Okey, ada alat kita boleh ukur tahap keradioaktifan tu. Okey. Yang itu belajar dalam bab 8. Okey, dah belajar dalam bab 8. Okey, magnetosfera juga, ya. Tak. Okey. Magnetosfera juga menghalang zarah bercas seperti elektron, proton dan juga alfa dalam angin suria untuk sampai ke bumi. Okey, zarah bercas ini yang berlebihan dalam atmosfera bumi akan mengganggu telekomunikasi, sistem navigasi dan juga talian kuasa elektrik. So sekarang ni kita guna GPS. So kalau benda ini terlalu banyak dalam kita punya atmosfera bumi, dia akan efek kita punya line telefon, dia akan efek kita punya internet, dia akan efek kita punya GPS yang gunakan Waze, Google Map, semua akan efek. Okey, ini pernah berlaku pernah berlaku. Okey, nanti kita akan tengok tahun yang pernah berlaku benda ni. Okey, bukan benda yang hanya rekaan, bukan hanya kata apa ciptaan, ni pernah berlaku So magnetosfera ini akan mengurangkan tekanan yang dikenakan oleh fenomena angin suria terhadap atmosfera bumi. Kita tengok kat sini. Ini angin suria warna kuning ni. Dia akan bagi satu tekanan dan kita boleh tengok kat sini medan magnet boleh berubah bentuk kat sini. Okey, medan magnet bumi ni sampai dia berubah bentuk. Okey, disebabkan oleh tekanan yang kuat di sini. Okey. So banyaklah kebaikan dia. Perlindungan daripada segi sekatan biologi ni untuk membantu kita lah, manusia ataupun haiwan, tumbuhan daripada mengalami masalah kesihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menghalang supaya kita nak elakkan adanya masalah pada telekomunikasi, pada navigasi, kuasa elektrik, pipe dan banyak benda lagi. Okey? Dan juga dia mengurangkan tekanan. Okey, yang dikenakan oleh angin suria. Okey? Okey, so ada soalan tak berkenaan dengan magnetosfera? Korang diam ni, tak ada dengar suara ni? Cikgu, kenapa dia mengganggu telekomunikasi tu semua? Sebab dia membawa sekali medan magnet. Dan kita tahu tadi, angin suria ni dia bawa bersama medan magnet di antara planet tu. Okey? Kemudian dia berinteraksi pula dengan medan magnet bumi kan. So kalau dia terlepas daripada magnetosfera tadi, masuk dalam atmosfera bumi, terlalu banyak kandungan dalam bumi tu, dalam atmosfera bumi, dia akan efek pada kita punya yang cikgu cerita tadi lah, line telefon, internet, GPS, even dia boleh merosakkan transformer elektrik. Ini pernah berlaku. Okey, dia pernah berlaku. Okey, ada soalan lagi tak? Yasmin, mana Yasmin ni, nampak kipas je. Cikgu. Ya. Siapa tu? Dalam video cikgu send tadi tu kan, Ha. dia cakap ada kesan pada talian pipe. Dia sama dengan talian elektrik tu dalam buku teks. Talian apa? Talian pipe. Talian pipe. Dalam video yang cikgu send tadi tu. Yang semua yang berkaitan dengan medan magnet tu dia akan ada.
ada ni. Sebab elektrik pun kita dah belajar kan bagaimana menghasilkan transformer kan. Jadi dia ada medan magnet. Jadi dia efek semua benda lah. Even kita punya internet, GPS, kesihatan manusia, tumbuhan, haiwan, semua dia efek. Okay, sebab dia bawa sekali medan magnet daripada antara planet dan juga zarah-zarah yang bercas tadi apa. Ada alfa, ada proton, ada elektron yang banyak. Dia efek kepada semua benda. Jadi kita syukur ada apa tadi yang melindungi bumi? Magnetosfera. Yes, adanya magnetosfera. Okay. Kita tengok pada praktis formatif 9.1. Okey, tengok dulu kat sini. Boleh catat buku masing-masing, dalam buku masing-masing. Okey, nyatakan 3 struktur matahari yang membentuk atmosfera matahari. Ada 3 tadi. Okey, ada fotosfera iaitu permukaan. Okey, kromosfera bahagian nyalaan dia tu dan korona adalah pada luar sekali tu yang berwarna kuning kan. So ada 3 struktur matahari. Okey, nyatakan 3 fenomena yang berlaku di permukaan matahari di mana gas bercas banyak meletus daripada matahari. Okey, iaitu semarak suria, apa lagi? Nyalaan suria dan juga lentingan jisim korona. Okey, ini adalah 3 fenomena yang berlaku di permukaan matahari. Kalau yang angin suria tadi bukan di permukaan dah, dia dah keluar daripada permukaan matahari tu. Dia dah terpancut keluar, dia menuju ke bumi, atmosfera bumi. Okay, so 3 ini yang berlaku di permukaan matahari. Okay, nombor 3, definisikan magnetosfera bumi iaitu interaksi medan magnet angin suria yang membawa medan magnet daripada antara planet ni dan juga medan magnet bumi. Dia ada interaksi dua tu. Medan magnet di antara planet berinteraksi dengan medan magnet bumi. So interaksi ini menghasilkan magnetosfera. Okey, apakah yang mempengaruhi bentuk magnetosfera? Angin suria. Tadi kita dah tengok kan yang warna kuning tadi tu. Yang ni. Magnetosfera ini bentuk dia dipengaruhi oleh angin suria ni. Kalau angin suria ni laju, lagilah dia lepek kat sini. Bila kurang laju, dia bujur sikit. Okey, dia bergantung kepada kelajuan, bergantung kepada ketumpatan angin suria ni. Okey. Soalan seterusnya apa ni? Nyatakan satu objek dalam sistem suria yang mempunyai bentuk yang serupa dengan angin suria. Dia taklah serupa, dia macam seakan-akan sama, dia seakan-akan sama dengan komet. Komet ni kan macam ada serpihan berapi yang kita nampak seperti tahi bintang tu kan. Dia nampak macam berapi kat belakang. Jadi dia anggap angin suria tu macam itulah lebih kurang. Angin suria ni nampak macam awan yang besar yang bercahaya. Okey. Seperti komet lah. Okey. So ini cikgu rasa kamu dah belajar ni kan? Dah belajar belum komet? Belum lagi nanti kot masuk bab 10 ni kot. Cikgu rasa masa sekolah rendah pun pernah ni dia ada sentuh sikit lah kena dengan komet ni. Okay, next kita pergi cuaca angkasa lepas Okay, cuaca angkasa lepas dan kesannya terhadap bumi. Sebenarnya sama je macam yang tadi juga. Cuma dia lebih lebih detail sikit lah. Okay, so cuaca angkasa lepas ini adalah fenomena yang berlaku dibahagi kepada 2. Yang pertama di permukaan bumi, yang kedua adalah di angkasa lepas. Okey, yang permukaan bumi ni yang kita dah belajar tadi lah, nyalaan suria. Permukaan matahari tu. Ya, permukaan matahari, yes. Okey, yang berlaku contohnya nyalaan suria, semarak suria, prominence tumpuk matahari dan lentingan jisim korona. Ini yang berlaku di permukaan matahari. Okey, angin suria dah masuk dekat angkasa lepas sebab dia dah terkeluar daripada matahari itu. Contohnya ribut pancaran suria dan juga ribut geomagnet. Okey, ada kat bawah ni gambar dia. Okey. So kita tengok kat sini. Ini tumpuk matahari yang berwarna hitam. Okey. Ini adalah angin suria, lentingan jisim korona. Kita keluar, dia seolah-olah macam awan besar. Okey, kemudian ada nyalaan suria kat sini. Angin suria ni bawa sekali medan magnet antara planet, bawa pergi ke bumi. Okey, ini magnetosfera. Ini medan magnet, ini magnetosfera ni. Ini adalah magnet bumi. Okey. Magnet ni sebenarnya dia tak nampak kalau kita tengok dengan ni.
Jadi tak nampak sebab seolah macam kita belajar medan magnet. Kamu nampak tak medan magnet? Tak boleh. Tak nampak kan? Tapi kita tahu benda tu ada kan? Bila kita tabur saja sebut besi, kita nampak dia membentuk corak. Itu menunjukkan medan magnet yang kita dah belajar sebelum ni lah. Begitu juga dengan medan magnet ini. Kita tak nampak sebenarnya. Okey, tapi dia wujud. Dia wujud. Okey, ini adalah ribut pancaran suria. Okey, diikut garisan medan magnet ni menuju ke bumi. Okey, ini adalah ribut geomagnet. Dia datang dalam bentuk ribut. Okey, ini garisan medan magnet. Nampak medan magnet di sini berbeza dengan kat sini, nampak? Yang ini dah kena tolak, yang ini tak kena tolak. Asli besar lah. Okey. Dan pernah berlaku pada tahun 1859 yang cikgu tulis kat sini. Apa yang berlaku pada tahun 1859 ni? Apa efek dia? Dia mengganggu komunikasi radio, sistem satelit. Masa tu tak digunakan secara meluas tapi dah ada teknologi ni dah ada dan dia mengganggu semua benda ni. Okey, grid apa cikgu tulis ni? Grid kuasa elektrik pun mengganggu, okey. Transformer semua terbakar masa tu. Okey, begitu juga talian pipe semua. Okey, dia menyebabkan gangguan. Okey, dia menyebabkan gangguan. Dan saintis maknanya sentiasa memantau lah benda ni Dia sentiasa memantau kalaulah dia masuk ke atmosfera bumi, okey kita dah bersedia lah. Kita dah tahu apa efek yang kita akan dapat. Okey. So ini ribut geomagnet ni adalah gangguan magnetosfera yang berlaku sementara lah. Dia berlaku sementara je tapi dia memberi efek kepada bumi. Kalau berlaku berpanjangan maknanya itu akan beri kesan yang lebih banyak lah kepada bumi Okey. Okey, apa tujuan kita belajar ni? Apa tujuan kita belajar benda ni? Ada yang cakap, alah benda cikgu nak belajar benda ni bukan kena pergi matahari pun, betul tak? Okey, tapi kita kena tahu juga sebab dia akan memberi kesan kepada bumi kita. Okey, dia akan memberi kesan kepada semua manusia dan juga hidupan di dunia. So apa gunanya benda ni? Kita belajar benda ni adalah untuk kita ramal. Ramal bila berlakunya lentingan jisim corona di matahari. So kita boleh ramalkan. Okey, dan kita juga nak tahu sebab berlakunya nyalaan suria. Okey, apa kesan dia dan lentingan jisim corona di permukaan bumi ni sebab kedua-dua ini dia mempengaruhi cuaca angkasa lepas. Nyalaan suria, cikgu highlight kat sini, dan juga lentingan jisim corona. Dua-dua ini mempengaruhi cuaca di angkasa lepas. Dan dia boleh memberi kesan kepada bumi kita. Okey. Dia memberi kesan kepada semua hidupan di bumi. Okey. So kita kena belajar lah. So kita kena tahu benda ni. So siapa yang berminat dengan bidang ni, boleh sambung lebih tinggi lah lepas ni. Belajar tentang angkasa lepas. Okey, jadi ahli astronomi. So kamu akan belajar lebih detail tentang benda ni lah. So ini hanya pengenalan untuk kamu tahu apa itu cuaca angkasa lepas. Okay, tengok sikit latihan kat sini. Okey, boleh catat dalam buku masing-masing ya. Okey. So ada soalan tak sampai sini? Sampai interpretasi data ni? Biasanya tak ada soalan. Tak ada kita teruskan dah lebih lah ni masa kita, nanti nak jawab kuis pula. Kejap je kuis tu tak lama pun. Okey, 9.2 praktis. Cikgu tak ada. Okey. Okey, apakah definisi cuaca angkasa lepas? Ia adalah fenomena yang berlaku di permukaan bumi dan juga angkasa lepas. Itu adalah definisi cuaca angkasa lepas. Yang kita belajar tadi lah, angin suria, apa lagi? Lentingan jisim corona, apa lagi? Nyalaan suria kan, solar flare, itu semua benda lah yang berlaku di permukaan matahari dan juga angkasa lepas. Cikgu harap kamu ingat dari dua tadi tu. Apa yang berlaku di permukaan matahari, apa yang berlaku di angkasa lepas. So dia ada dua. Dia terbahagi kepada dua. Okey. 4 contoh kesan cuaca angkasa lepas terhadap bumi. Apa kesan dia? Yang pertama adalah aurora. Okey, aurora ni ada dua punca tadi kan, kita dah tengok tadi. Disebabkan oleh angin-angin gas, ion-ion gas yang bercas dan satu lagi yang dengan daya magnet, dengan medan magnet. So dia ada tindak balas dengan molekul dan juga atom yang berada pada atmosfera bumi, dia menghasilkan aurora. Okey, aurora ni kamu boleh type kat Google nanti boleh tengok aurora ni memang cantik. Okey, nampak daripada jauh dia berwarna-warni, itu nama dia aurora. Okey. Kemudian dia akan memberi kesan kepada gangguan kepada telekomunikasi, telefon kita.
line handphone tak ada, tak boleh call, drop, macam-macam lah. Kemudian dia beri gangguan kepada talian kuasa elektrik, dia boleh efek pada transformer, dia efek kepada medan magnet yang ada dalam pendawaian elektrik tu sendiri, dia akan efek. Okey, yang keempat, gangguan sistem navigasi, GPS. Waze tak boleh guna, Google tak boleh guna, apa lagi, Papago apa semua tu tak boleh guna. Okey. So nombor 3, apakah hubungan kait antara bilangan tumpuk matahari dengan peningkatan lentingan jisim korona? Okay, kita tahu tadi, tumpuk matahari ni yang warna hitam tadi, yang kita belajar tadi, dan di tempat itulah berlakunya lentingan jisim korona. So maknanya, kalau tumpuk matahari ni banyak, maka lentingan jisim korona pun akan banyak lah. Okay, so semakin tinggi bilangan tumpuk matahari, semakin tinggi lentingan jisim korona. Lagi banyak tumpuk matahari, lagi banyak lentingan jisim korona. Okay. Okay, so sampai situ sahaja bab 9. Okay, cikgu harap kamu dah catat. So kita akan jawab kuis Jawab kuis tu sekarang sebab lepas ni cikgu akan tutup. Respon dia tak boleh jawab lagi. Okay, so cikgu akan share 2 link. Cikgu akan share 2 link. Link yang pertama untuk kelas 3D1, 3GL dan juga 3L. Kamu jawab sekarang. Okay, sebab cikgu minta kamu buka cam tu. Menunjukkan kamu jawab kat situ dan kamu tak berbincang dengan siapa-siapa kan. So cikgu nampak kat situ. Kemudian link yang kedua untuk kelas 3B1 dan juga 3B2. Okay, so bila cikgu post saja link tersebut, cikgu nak kamu terus klik dan terus jawab. Okay. Okay, sekejap cikgu post. Okay, mula-mula cikgu akan post untuk 3D1 dan 3GL dan juga 3L. Okey, yang ni untuk 3D1, 3GL dan 3L dan 3L. Okey, boleh dapat link tu terus jawab. Okey, yang itu untuk boleh terus jawab ya. Okey, ini link yang cikgu share ni adalah untuk 3D1, 3GL dan juga 3L. Okey, next cikgu akan bagi link untuk kelas 3B1 dan 3B2. Cikgu asingkan sebab lepas ni dapatan daripada PBD ni yang untuk 3B1, 3B2 cikgu akan bagi pada Cikgu Noriah nanti. Cikgu Noriah tak boleh buat kelas hari ni sebab dia ada appointment hospital, so semua join kelas cikgu lah. Okey, link yang kedua ni untuk 3B1 dan 3B2. Pilih link yang betul ya. So ada 2, yang atas tu untuk 3D1, 3GL dan 3L. Yang bawah tu untuk 3B1 dan 3B2. Jawab sekarang aja kau. Jawab sekarang. Cikgu bagi masa selama, dia ada 15 markah dia. Cikgu bagi masa 15 minit sehingga 10.30 cikgu akan tutup. Stop. Tak boleh jawab lagi. Okay? So kamu boleh jawab sekarang. Pilih link yang betul ya. Cikgu, Ya. yang 3B2 mana Bawah ada link 2, dekat chat tu ada 2. Link yang atas tu untuk 3D1, 3GL dengan 3L. Yang bawah itu untuk 3B1, 3B2. Ni yang bawah ni cikgu tunjuk kat sini kat chat ni. Yang bawah. Okey? Yang bawah ni yang MTFE ni untuk 3B1, 3B2. Okey? Yang atas ni untuk 3D1, 3GL dan 3L. Cikgu share lagi sekali ya. Okey, yang tu untuk 3D1, 3G dan 3L. Okey, yang kedua ni untuk 3B1 dan 3B2. Itu dia, ada 2 link
So pilih yang betul lah, yang siapa daripada kelas 3D1 ada ke? 3D1, 3D2, 3D2 boleh join, tak apa. 3D2 ada tak kat dalam ni? 3D1 memang kelas cikgu lah. 3D2 kalau ada yang join, boleh juga jawab, pilih yang bawah punya, yang 3B1 dengan 3B2. Sebab Cikgu. untuk, ya. Yang 3B1, 3B2, dia ada satu soalan yang dapat mencapai ketinggian beratus-ratus ribu kilometer tu. Kilometer per saat ke kilometer jam ke? Tak ada. Kilometer saja. Dia tak ada kelajuan, dia ketinggian. Cikgu, Ya. boleh tak cikgu send link lagi sekali dalam chat? Sebab I just only joined. So tak ada dalam chat. Okey, cikgu hantar lagi sekali. Okey, sekejap ya. Cikgu, I sekarang masuklah cikgu. Kalau salah masuk, keluar balik. Jangan submit. Nama kamu tak ada kat situ. Okey? Sebab yang cikgu buat 3D1, 3GL dengan 3L ni memang dah ada nama dia. So, dia orang just choose saja nama tu. Sebab cikgu dah ada nama untuk kelas tu lah. Yang kelas 3B1, 3B2 ni cikgu tak ada senarai nama. Jadi cikgu tak buat. Jadi kamu isi sendiri nama kamu tu. Nama penuh, okey? Siapa ada masalah nak jawab tu bagi tahu cikgu yang masalah link So, sekarang ada 50 orang tapi hanya beberapa orang saja yang buka cam ni. Yang lain tu senyap dekat bawah. Cikgu tak tahu dia jawab ke tak. Betul-betul ke dia jawab, betul-betul tak dengar kelas kita hari ni tu cikgu tak pasti Sebab dia tak ada di depan cam sekarang ni. Jawab cepat-cepat sebab nanti masa tu penting sebab kita nak kejar masa. So jangan ambil masa yang lama sangat, okey? Baca, fahamkan soalan, terus bagi jawapan. Okey, ada lebih kurang 11 minit lagi Siap cikgu. Dah siap. Dia dapat 14 lah. Gila-gila lah. Pandai gila aku. Cikgu? Cikgu? Benda Zul. Aku dapat 14 bray. Pandai aku.
Dia Kadang-kadang pandai. kita tahu. Nasib Rizal. Nasib Dia pandai lah Izul. Nasib je Rizal. Padahal aku main phone tadi. Buka PUBG aku nampak on tadi. Kau yang borak, Rik. Sorry. Aduh. Kantoi. Aurora. Tutup mic Haris. Okay, sorry. Okay, ada 8 minit lagi. Siapa yang dah siap? Ramai dah siap? Dah. Dah siap. Senang je soalan kan? Izzul dah siap main gitar lah. Senang hati dapat jawab Okey, untuk makluman peperiksaan akhir tahun nanti masuk sekali tajuk ni so kena study lagi. Bab 9 dengan bab 10. So kelas akan datang kita akan masuk bab 10 pula. 3D1, 3GL dengan 3L cikgu tahu ada bab 8 tu kita ada yang belum kita bincang betul-betul lagi. So nanti kita akan sentuh balik Kita harap KP ni 2 minggu je lah. Cikgu harap lepas minggu depan, Isnin depan kita dah bersekolah balik lah. Apa-apa pun kita tengoklah macam mana perkembangan. Kalau masih lagi cuti lagi, terpaksa lagi kita buat kelas online. Okey, terpaksalah kamu usaha lebih lah. Okey, bila tak sekolah ni, kamu kena belajar lebih lagi tau sebenarnya. Banyak lagi. Kena usaha lebih daripada yang kat sekolah. Kan? Sekolah cikgu bagi semua. Kat rumah kamu kena usaha cari benda-benda tu. Okey? So janganlah rasa letih pula cikgu bagi banyak kerja. Kadang deadline ni kita tak tahu bila, so buat saja. Okey, jangan terlalu tertekan pula dengan kerja banyak tu. Tapi kerja sains bagi cikgu macam ni je. Cikgu nak untuk 3D1, 3GL dengan 3L lengkapkan saja buku sains proses skill dan jawab kuis. Settle. Itu je cikgu nak. Itu je kerja yang cikgu nak kamu siapkan. Kalau yang tak jawab secara online, cikgu akan share soalan PDF, soalan yang sama juga. Dia kena jawab secara offline. Dia kena jawab dulu, banyak lagi kerja je dia ni. Dia kena jawab dulu, kemudian kena hantar gambar kat cikgu semak, baru dapat markah. Okey? Jadi yang jawab online ni, okeylah kamu terus dapat markah kamu sendiri dan tahu pencapaian kamu. Jaziam, okey? Jaziam Cikgu mana? dah siap buat apa? Tak apa. Kalau dah siap boleh, cikgu rasa kalau dah siap boleh keluar lah. Bolehlah nak bersurai So cikgu ucapkan terima kasih kepada semua. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada semua. Lepas ni kau boleh kelas lagi kan? Okey. Bye. Okey. Tak ada. Terima kasih cikgu. Nanti markas cikgu akan share kemudian. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Siapa siap boleh. Okey. Cikgu. Cikgu. Among Us. Borak tu, Rik. Kalau Terima kasih, cikgu.
Dah koyak Izul. Okey, yang masih menjawab ada 5 minit lagi. 4 minit lagi. Ada 4 minit. PUBG. Yang nak main PUBG ke apa semua, okey dah. Kelas lepas ni kamu join lepas ni ada kelas juga. Masuk kelas. Jangan tak masuk kelas. Koyak Izul. Kamu beruntung ada internet, ada laptop nak join. Ada orang yang tak ada benda tu. So jangan skip kelas Okey, terima kasih semua yang dah jawab tu. Boleh bersurai masuk kelas seterusnya. Ciao. Bye go. Okey, bye. Okey, terima kasih. AB tengah jawab lagi. Siapa dia ni? Junzen, Utren, Irene, okey Irene? Cikgu, belum cikgu. Okey, jawab. Chan Binzer. Chan Binzer dah keluar dah. Wunji. IMG ni siapa? IMW ni? Fun Ziyung. Irfan dah jawab Irfan? Cedric ada. Kita tak dengar suara Cedric. Pastikan dah catat kehadiran ya. Pastikan dah jawab kehadiran, dah catatkan kehadiran kamu sebelum kamu keluar. Okey, ada 2 minit lagi. Okey, dah siap. Okey Irfan. Thank you Irfan. Sama-sama Irfan. Cikgu dah hantar cikgu. Okey, siapa tu? Utren? Cedric. Okey. Cedric. Okey, thank you Cedric. Okay. Okey. Thank you. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Abby dah, okey. Komati, okey. Komati tengah jawab lagi. Irene, adakah Irene? Okey, Abby, sama-sama Abby. Irene ada ke tak? Komati ada? Komati? Unziyung, Utren? Cikgu dah cikgu. Okey, Utren, thank you. Okey. Okey, bye Utren. Okey, dah habis masa. Irene dah jawab ke? Dah habis ke? Fun Ziyung? Komati? Cikgu. Sudah siap? Saya sudah siap. Selepas siap, boleh pergi. Ya, boleh keluar. Thank you Ziyung. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey.
Irene tengah jawab lagi ke? Kometi? Kometi? Irene? Irene dah siap? Krishpal? Teacher, what's up? Krishpal dah jawab ke? Dah. Dah. Okay, dah settle. Okay. Kalau dah Settle. jawab, okay lah. Okay, thank you Cikgu, Krishpal. macam mana cikgu buat webcam cikgu macam tu? Macam belakang tu blur and then depan tu ada cikgu. Belakang tu blur. Ada kan option dia? Oh, okay. Ada. Nanti saya cari YouTube lah. Okay, Krishpal macam ni. Krishpal guna akaun personal dia. Ya. Akaun personal memang tak boleh lah. Pakai MOE. Pakai MOE. Okay. Okay, Krishpal dah jawab ya? Dah. Okay, thank you Krishpal. Terima kasih. Okay, sama. Irene, ada lagi ke Irene? Atau tak, cikgu akan remove kamu dari room ni? Irene ada lagi ke? Irene Mika masih menjawab ke? Irene Mika. Irene